Okey, dah masuk dah situ. Okey, kita kembali semula kepada kuliah kita. Okey. Okay, jadi Wak ni boleh check balik ya. InsyaAllah lah, kita harap Allah tidak ada arah melintah lah. Termasuk apa ni ustaz dan juga yang mendengar lah, pendengar. InsyaAllah sampai kepada siri yang ke-10 ya, siri yang ke-10. Jadi siri yang kedua nanti, kelas online, kita tengok lebih kepada yang ni, insyaAllah kita tengok malam ni lah. Untuk malam akan datang, siri yang kedua, boleh tengok sini, kelas online 2.0. Yang ni lebih kepada isim ataupun bahasa Melayu dia panggil kata nama. Kata nama biasa, kebar. Kebar ni maknanya dia tidak payah diusir lah, maknanya dia tak bertukar. Sebab masalah kita orang Melayu ni nak belajar bahasa Al-Quran ni ialah kerana bahasa Al-Quran ni dia ada berubah baris. Tak, dengan sakdunya. Jadi kita bahasa Melayu tak banyak berubah. Itu antara masalah kita, kenapa kita tidak boleh menguasai bahasa Al-Quran. Tapi insya-Allah dalam kelas ni rasa nak cari di Malaysia ni susah lah. Taklah sampai gitu. Sebab modul yang saya ambil ni, saya ambil belakang daripada Al-Furqan. Al-Furqan terkenal lah, dari Radio Hakim guna. Radio Hakim. Lepas tu modul Dr. Rusli. Dr. Rusli ni dia buat bahasa Al-Quran, dia pensyarah UIA lah. Saya ambil pula seduk dia pula. Lepas tu dengan Ustaz apa tu nama Rusdi Ramli, terkenal Radio Hakim. Tiga ni saya tengok cedok saya ambil. Jadi kita buat modul ni. Jadi modul ni sangat mesra kepada orang yang tidak ada basic bahasa Arab. Maklumlah kita dulu lah, sama-sama dulu mengaji bahasa Inggeris ni. Jadi modul ni sangat mesra. Saya ambil kita ambil dia modul bahasa Melayu pergi ke bahasa Arab. Kalau nak tengok modul biasa, tenaga pengajar dia akan menggunakan modul kaedah bahasa Arab. Iaitulah yang menyebabkan orang awam jadi pening. Jadi insya-Allah dengan modul ni sangat mudah, sangat mesra. Kemudian modul yang ketiga, antara yang ni yang modul yang online 2.0 ni. Ini antara masalah orang awam lah. Jadi insya-Allah ini kita akan tengok. Lepas tu kepada online yang ketiga, ini lebih kepada tanda, bilangan dan jentina. Dan yang lain-lain lah. Ini kata perbuatan, kata perbuatan lepas, fi'il madhi. Dan istilah-istilah yang kita guna pun kita guna bahasa Melayu je. Kalau kaedah kita guna bahasa Melayu je. Kalau orang nak menghafal ni fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar pula. Lepas tu yang bercantum pula mutasir apa jadi pening. Jadi saya tukar habis istilah dalam bahasa Melayu belaka lah. Tapi bahasa Quran tak boleh tukar. Jadi untuk kaedah kita guna bahasa Melayu, tapi bila nak hafal perkataan dalam Quran barulah kita guna bahasa Al-Quran. Jadi pelajar dan juga pengunjung tidak kita kata dibebankan dengan kata-kata istilah ni. Dia guna dhamir apa semualah. Jentina semua muannas, muzakkar apa semualah. Jamak apa tu muannas salim macam-macam. Tapi yang itu kita akan tukar dalam bahasa Melayu insya-Allah. Dan seterusnya kita akan tengok pula apa tu ni kata perbuatan lah. Sebab kata perbuatan ni antara permasalahan orang Melayu dia agak berbeza. Bahasa Al-Quran dengan bahasa Melayu dia berbeza. Sebab bahasa Melayu mudah je kata perbuatan. Lepas-lepas tak ada lah. Kalau bahasa Inggeris dia ada mungkin nak sama sikit. Ada ed apa past tense lah. Ini insya-Allah kita akan tengok. Ini saya buat satu kelas online, satu kata perbuatan. Fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Dan akhir sekali insya-Allah kita akan tengok surah-surah lazim yang lain lah. Walaupun demikian kelas kita ni kita akan ambil juga Al-Quran jadi kalau apa tu boleh buka Al-Quran je tengok boleh tengok Quran insya-Allah. Jadi objektif kelas kita ni yang pertama ialah menghafal makna kalimah dalam surah lazim. Kita tahu surah lazim surah yang biasa kita baca dalam solat. Kalau tak baca pun tak imam baca dah. Jadi kita baca saja tapi kita mungkin terlepas pandang, tak faham makna. Tiap-tiap hari baca lah. Kadang-kadang kita tak faham makna dan kita tidak boleh menghayati setiap makna. Jadi rugilah. Sedang Al-Quran kita tahu surat cinta Allah pada hamba dia. Kadang-kadang kita mikir aku ni dengan burung kakak tua lebih kurang. Kata tapi tak faham makna. Jadi rugi, sangat rugi ya. Jadi untuk kelas kita ni insya-Allah kita akan menguasai setiap patah perkataan ni insya-Allah. Dengan bantuan Allah lah. InsyaAllah maksudlah. Yang kedua barulah kita boleh tadabbur bila kita faham makna barulah kita boleh tadabbur. Tadabbur ni di dalam dalam tadabbur ni. Tadabbur ni kalau tengok dalam fatwa mufti wilayah Ketuan dulu, Dr. Zul sekarang Menteri Agama lah. Tadabbur ni hak kita kita. Kalau tafsir lain, beza tafsir dengan tadabbur lain. Tafsir kita tak boleh pandai. Tafsir ni dia kena ulama, orang yang pakar dalam bahasa dia boleh buat tafsir. Tafsir tak boleh pandai-pandai. Tapi tadabbur dia lain
Tadabbur kita tengok ayat tu, kita menghayati, lepas tu kita pada diri kita. Bezalah tadabbur dengan tafsir. Takut orang kata tadabbur, dia beza. Tafsir lah. Lepas tu ada kitab-kitab tafsir. Kitab tadabbur tak ada rasa dah. Tak ada, tadabbur ni lebih kepada pengajaran kita lah. Yang kita boleh bawa insya-Allah. Jadi dua objektif kita yang ni, apabila kita faham makna tu, insya-Allah kita boleh tadabbur untuk diri sendiri dengan dibimbing lah. Seterusnya saya bawa satu ayat Quran lah. Satu dalil walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ini surah Al-Qamar Bila buka surah Al-Qamar, Allah ulang 4 kali ayat ni. Ni dah lah Allah guna taukid ni. Taukid ni maksudnya kalau bahasa Melayu dia macam penegasan. Allah nak sungguh kepada hamba dia, Allah guna taukid. Apa fungsinya taukid ni? Untuk menyatakan kesungguhan Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kita, tiba-tiba dia nak sungguh nak bagi kita bahawa Al-Quran ni mudah untuk dipelajari. Kalau betul-betul kita nak mengambil pelajaran daripadanya. Ayat ni samanya. Kalau buka surah Al-Qamar 4 kali Allah ulang, lepas tu guna taukid pula. 2 kali. Ni taukid ni, la ni satu taukid, qad satu taukid, 2 kali. Sungguh, benar-benar kita kata. Pasti sungguh-sungguh. Yassarna, kami mudahkan Al-Quran untuk kita belajar. Jadi bila kita fikir gitu, apalah kita payah dah. Tak faham maksud apa semua. Tak tahulah, Allah Alam, mungkin kesilapan kita, mungkin kesilapan modul cara pengajaran. Ustaz pun mungkin silap juga cara pengajaran. Jadi benda-benda ni mungkin juga pelajar ni tak bersungguh. Tak. Mungkin kuliah-kuliah bentuk macam ni jarang. Tak. Kuliah bahasa Al-Quran ni jarang. Kalau kuliah tafsir banyak. Kuliah bahasa Al-Quran ni jarang, tak ada. Jadi kita tengoklah, tak kira lah siapa yang salahnya. Tapi benda ni kita kena hayatilah. Maknanya kita kena buat perubahan dalam diri kita, kena faham bahasa Al-Quran, terutamanya surah lazim, surah yang selalu kita baca. Dan bagi orang yang belajar Quran ni, biasa hadis kita dengar terkenal, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Bahasa Inggeris pula sini, the best of you are those who learn the Quran and teach it. Orang terbaik di antara kita ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis sahih Bukhari. Okey, seterusnya ni antara amalan jadi modul ni sangat penting lah. Pertama sekali amalan kita. Terutamanya bila kita nak belajar modul ni, kita nak ingat perkataan. Jadi bila kita hafal, biasalah lupa. Hafal lupa. Tapi sebenarnya dalam untuk bahasa Al-Quran ni lebih mudah. Sebab kita bukan menghafal Quran. Hafal Quran dia dalam bahasa Arab dah. Sekarang ni bahasa Arab dah, kita nak menghafal bahasa Melayu. Kita nak terjemah makna dalam bahasa Melayu. Bahasa Quran ni. Contohnya surah Lazim lah. Kita baca surah kita baca surah Al-Ma'un contohnya. Al-Ma'un tu apa benda maksud dia? Tak tahu dah contohnya lah. Tak tahu dah, alhamdulillah lah. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Apa maksud dia? Baca boleh tahu dah dalam bahasa Arab. Kita tahu, kita hafal dah. Kecil kita hafal, tapi makna dia apa dia? Jadi itu dia panggil bahasa Al-Quran. Maknanya bahasa Arab kita tahu dah makna dia. Lepas tu cuma dalam bahasa Melayu, kita nak ngafal bahasa Melayu je. Nak ngafal bahasa Melayu yang dalam bahasa teks bahasa Arab ni. Jadi bukan kata kita nak ambil kataan baru, surah lazim. Surah lazim ni surah yang biasa kita baca dalam solat dan tadabur itu. Jadi yang pertama sekali, lepas pada ni insya-Allah bila kita hafal tu, cara hafal ialah kita boleh gunakan solat kita. Kalau solat fardu agak sukar sikit bila kita solat jemaah dah. Tu iman tak kira dah, dia baca macam biasalah. Rentak dia tak laju sangat dah. Bukan perlahan sangat rentak gitu. Tapi kalau kita tak biasa memang agak kelakabut dah sikit. Kita boleh guna solat sunat kita. Solat witir kita ke, solat tahajud malam kita ke, duha kita ke. Tu kita punya bahasa nak sembahyang lama mana. Jadi bila kita sembahyang, kita guna surah lazim, di situ kita mula menghayati. Sebab solat sunat kan, kita sendiri menghayati setiap perkataan. Jadi lama-lama tu insya-Allah dia akan jadi laju jadi laju. Bila kita tahu setiap atau perkataan. Yang kedua, macam wajib ni jugalah. Kadang-kadang kita baca Quran ni nak habis, nak khatam lah. Satu bulan satu Quran, 30 juzuk. Alhamdulillah lah. Tapi kita baca laju gitu. Kalau orang Arab tak apa dia faham makna, kita tak faham makna. Jadi kita kena ada juga sesi dalam satu hari. Ambillah 10 minit ke, 5 minit ke, kita tengok Quran surah lazim, kita tadabbur. Kita tengok makna-makna dia. Yang kita nak belajar ni. Kena buat gitu. InsyaAllah Allah akan tolong kita. Ni kita kata kaedah ni kaedah biasalah 1 2. Dan untuk kelas kita ni, kita masuk satu lagi kaedah. Ni zaman sekarang lah, zaman teknologi sekarang ni kita tak boleh tinggal. Terutama yang pelajar-pelajar lah. Sebab dalam kuliah kita ni ada juga pelajar
Jadi yang ni Ustaz buat dua, quizzes dan juga krem. Krem ni baru jumpa ni. Jadi ada dua kumpulan WhatsApp yang Ustaz masuk. Jadi buka je lah. Dia macam main game je. Main game. Tapi game bukan sebarang game. Sebab game tu dia ada kalimah Al-Quran dan dia kena padankan dengan maksud dia. Jadi boleh main belakang lah ni. Kalau orang tua pun tak apa, bikau cucu dia main tak ada masalah. Kalau salah dia buat kunci. Kunci tak boleh kena buat mula lah. Lepas tu ingatlah perkataan tu. Jadi bentuk ni dia boleh juga bila kita guna semua, kita guna selalu dia boleh kita ingat juga. Kita boleh ingat. Jadi kita guna 3 kaedah. Tapi yang paling hebat kat yang 1 2 ni lah. Tiga ni tak apalah. Boleh guna tak ada masalah ni, saja-saja lah. Sambil-sambil kita nak tunggu apa benda. Sekarang nak keluar pun tak boleh. Tunggu tempat beli ke apa semua boleh buka, boleh main game ni. Game ni. Jadi link tu Ustaz dah bagi dalam kumpulan grup WhatsApp masing-masing ataupun Telegram insya-Allah. Jadi Ustaz sampai cuba buat lah. Yang keren ni sampai dekat surah Al-Masad dah. Surah Al-Masad. Okey, ni amalan yang kita perlu buat Kena istiqamah lah. Istiqamah ni amalan. Kalau tak buat ni nak ingat macam mana? Okey. Seterusnya kaedah biasa kita guna ialah yang pertama sekali, setiap surah yang kita nak buat tu kita kena hayati dulu sinopsis dia. Sinopsis. Kandungan yang terdapat dalam surah tu. Kita akan tengok depan. Kaedah yang kedua, kita kena pisahkan. Maknanya kita tahu. Contoh satu ayat lah. Ni kalimah mana ni kalimah. Kalimah ni maksudnya ialah perkataan lah. Jadi Ustaz lebih suka guna perkataan bahasa Melayu yang diambil daripada bahasa Al-Quran. Contohnya kalimah. Okey, jadi setiap kalimah tu kita kena tahu. Kalau tak tahu nak macam mana kita nak tadabbur ataupun nak faham maksud dia. Lah. Kalau kita tengok Quran terjemahan, dia agak sukar sikit nak faham. Nak hafal sebab dia panjang ayat dia. Kadang-kadang dia tak match dengan tu. Tapi dia lebih tepat sebenarnya. Terjemahan Al-Quran lebih tepat lah. Okey, yang ketiga kita guna hafal makna, kadang-kadang kita tak perasan bahasa Melayu ni sebenarnya ambil banyak dah bahasa Al-Quran. Ini mungkin jasa daripada guru kita dulu. Dia ambil bahasa Quran, dia guna dalam bahasa pertuturan, percakapan kita. Menyebabkan orang Melayu ni nak belajar bahasa Arab agak mudah. Dulu ada pensyarah Ustaz dia kata bahasa Melayu dalam bahasa Arab lebih kurang 3,000 lebih mengikut kajian dia lah. Tak tahu lah, sebab dia memang mengaji dalam pakar dalam bahagian bahasa Arab. Dia kata lah 3,000 lebih. Ada yang 3,000 lebih tu maksudnya yang guna betul, lepas tu ada yang guna macam kita guna dia panggil maksud dia tu agak CP-CP. Ada gitu, dia ambil semua lah, bukan 3,000 lebih. Dan 1,000 lebih dia kata yang kita faham lah. Yang lain tu ada yang dekat-dekat maksud dia kata. Tu dia kata lah. Yang ni kita insyaAllah kita boleh guna juga. Kita akan tengok Ini memudahkan kita nak hafal lah perkataan tu. Yang kedua, kalimah lazim. Yang kita ambil Kadang-kadang kita tengok daripada nama orang. Tak? Kadang-kadang ada biasalah orang Melayu dia tak nama guna bahasa nama orang Arab lah. Tak kira Muhammad ke, tak kira lah. Jadi sebenarnya nama tu ada maksud dalam bahasa Arab. Jadi bila kita ingat nama dia, kita boleh ingat apa maksud nama tersebut. Jadi ini mudah juga untuk kita ingat makna. Ada macam-macam cara lah ada. Ini antara yang kita boleh guna lah. Dan yang keempat, yang ni yang akhir sekali lah. Akhir sekali, yang akhir kuliah kita nanti mungkin kita nak menguasai jenis kata. Nak tahu kata ni, kata nama, ini kata dia panggil kata partikel ataupun dia panggil haraf. Kata fungsi. Satu lagi kata perbuatan. Kata perbuatan ni yang agak sukar sikit dalam bahasa Melayu. Agak sukar sikit, lain tak boleh terjemah secara tu. Tapi bila kata perbuatan ni dia ada perbezaan sikit dengan bahasa Melayu. Jadi insya-Allah kita akan tengok kemudian lah. Okey, ni kaedah mudah kita guna 4 cara ni. Nombor 1 ni lebih pada motivasi kita lah. Okey. Apa dah kita ni? Okey, jadi dalam sinopsis ni pengenalan kita pertama pengenalan, dia ada 1 2 3 4 5. Ni lebih pada motivasi lah. Contoh kita akan ke depan ni. Sinopsis ni lebih kepada kandungan. Apa maksud sebenarnya Allah turun ni, surah ni untuk apa sebenarnya? Dah. Jadi kita tahulah macam orang lah kita atas satu benda lah. Sebab apa dia hantar, mesti nak tahu maksud dia. Lepas tu kata kunci ni perkataan-perkataan yang dia guna. Kita akan tengok lah. Ini lebih pada tafsir lah sebab nuzul apa ni. Yang ni lebih pada motivasi kita nak tahu cerita sirah lah. Kelebihan. Kalau ada kelebihan. Tapi Quran ni ada kelebihan belaka. Tak payah pilih lah. Ada kelebihan. Okey, lebih pada pengenalan. Okey, siapa yang bagi pelajar MTT tak ada masalah lah. Dia ada buku teks Dan bagi juga pada jemaah surah Tamamas. Saya ingat surah Tamamas tu, dia ada guna juga buku ni. Jadi buku ni boleh tengok aje lah. Contoh surah Al-Fatihah. Malam ni kita tengok surah Al-Fatihah dan surah yang mana-mana kita dam lah.
Okey, contohnya yang pertama bila kita nak menguasai surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni memang kena menguasai. Kalau tak menguasai, baca daripada kecil lagi tak faham mana. Tak faham mana, iyalah nak kata nak marah pun tak boleh nak. Tapi tak apalah. Yang lepas kita buang. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Okey, contohnya orang tanya kita sirat, apa maksud dia? Alaihim, apa maksud dia? Al-mustaqim, apa maksud dia? Nasta'in, apa maksud dia? Ad-din, apa maksud dia? Dia dah tahu lah. Dah tahu satu-satu. Barulah kita boleh menguasai surah Al-Fatihah. Susah ke? Ya, insya-Allah. Sebab Allah kata mudah tak dia? Walaqad yassarnal Quran. Kami telah mudahkan. Sungguh pasti kami telah mudahkan. Bagi orang nak lah. Kalau dia tak nak buat macam mana? Ni hak nak je. Jadi bahasa Al-Quran ni pecah 3. Kata partikal ataupun harfun dalam bahasa Quran. Kata nama isim. Yang ketiga kata perbuatan. Kata perbuatan ni fi'il lah. Jadi saya terjemah terus dalam bahasa Melayu je. Takut. Dia pening dia kata nak mengapa Allah isi apa benda tak tahu. Kita terjemah je. Kita terjemah. Tapi kalau belajar bahasa Arab dia guna kaedah dia habis bahasa Arab belaka ni. Jadi kita ni jadi pening bukan pening tak, jadi dia jadi jadi susah sikit. Jadi saya terjemah terus bahasa Melayu dah. Jadi kata partikel ni dia macam bahasa Melayu juga. Kata partikel ni dia berfungsi. Yang ni insya-Allah malam ni kita tengok Yang lain ni kita akan tengok untuk kuliah lepas ni lah. Ni masuk kata kunci. Kata kunci ni password dia lah. Untuk menguasai surah Al-Fatihah, kita boleh tahulah. Sebenarnya tak tahu ni pun tak apa. Hak penting sekali tak faham maksud. Tapi untuk dia panggil macam kita kategorikan. Bila kategorikan, ingatan kita jadi mudah sikit. Mudah ingat Yang ni kata partikel ataupun dalam saya sekarang ni dulu saya guna kata fungsi. Lepas tu guna kata partikel. Lepas sekarang tengok ada tu jadi susah nak faham kata partikel sebab dia bahasa Inggeris ni. Jadi saya nak guna kata fungsi balik lah. Sebab kata fungsi ni perkataan ini dia berfungsi. Apa fungsi dia? Dia ada fungsi. Ada peranan dia. Dalam bahasa Melayu juga dia kata pendek-pendek gini aja. Dengan, bagi, ke atas, dan, melainkan, kepada. Dia macam tu. Itu dia panggil kata fungsi Saya tak pernah ni buku lama. Kata nama ni isim lah. Dalam bahasa Melayu pun ada. Nama-nama macam Allah. Cuma dalam bahasa Quran dia masuk juga sifat. Sifat Allah. Nama Allah. Sifat Allah lah. Okay. Zat Allah. Kita semua masuk dalam kata nama belaka. Yang lurus. Kata perbuatan, kata perbuatan ni kata ganti nama diri. Ni masuk dalam kata nama belaka. Tak apalah, yang ni kita baca kemudian lah. Sebab ni untuk sesi yang lain. Kita fokus mana ni, yang ni aja. Kata partikel. Okey, kita tengok. Okey, untuk surah Al-Fatihah ni, kita masuk sikit lah. Ini sebagai motivasi Surah Al-Fatihah ni, surah yang pertama sini, dia duduk dalam fasa pertama. Di mana Rasulullah SAW ni sirah. Fasa 3 tahun ni Rasulullah dia tak dakwah secara terang. Secara sembunyi-sembunyi, secara sembunyi. Jadi dakwah dia ni tidak mendapat tentangan yang hebat lah. Jadi surah Al-Fatihah diturun pada ketika ini. Maka kita tahulah surah Al-Fatihah ni antara surah yang awal. Tengok berapa kali tu surah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yang ke-9 lah. Maknanya kali pertama Jibril jumpa dengan Rasulullah. Kali yang ke-9 tu turun surah Al-Fatihah. Ini pandangan ulama lah. Okey, mari kita tengok. Tadi tak, kaedah tadi. Kita nak macam mana kita nak menguasai surah Al-Fatihah. Yang pertama sekali kita kena tahu. Cerakingkan. Kalau sekolah saya panggil ceraking. Tapi untuk kelas dewasa saya tak panggil ceraking sebab ceraking takut tak tahu tak. Budak sekolah dia tahu ceraking tu maknanya pecah. Dia belajar matematik dia tahulah. Kita pisahkan dia. Kena tahu pisah. Kita tengok ni. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana satu-satu perkataan yang terdapat dalam Bismillahirrahmanirrahim. Okey, B ni sebenarnya satu perkataan. B ni. Bagi orang yang tak tahu bahasa Al-Quran, dia tak tahu ni, dia ingat ni satu perkataan kot. Bismi ni. Sebab hidup sekali kan. Allah dia tahu. Tak tahu Allah tegur lah. Ar-Rahman ni mungkin dia tahu. Ar-Rahim pun mungkin dia tahu. Tapi Bismi ni mungkin dia tak tahu. Ni dia panggil bercantum ni. Kalimah yang bercantum. Dalam bahasa Melayu ada tak? Bahasa Melayu pun ada tapi jarang-jarang ni guna. Biasa satu-satu lah. Saya makan nasi tak? Saya memakan nasi. Saya memakan nasi. Gitu. Dia tak ada cantum dua tak? Cantum dua macam apa dia ada tak? Basikaku tak? Basikaku. Kalau ku tu mungkin dia cantum lah. Okay, lebih kurang gitulah kaedah dia. Basikaku. Okay, dia kata-kataan bercantum
Jadi biasa yang bercantum ni yang kita nak belajar malam ni. Dia panggil kata fungsi. Dia berfungsi B tadi kita tengok dulu tak apa. Yang tu jangan bimbang. Okey, penguasaan yang pertama ialah kita kena tahu pisahkan setiap perkataan. Mudah je. Contohnya ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni kita boleh jumpa satu dah. Ni pecah. B dengan C. Allah kita tahu dah, Ar-Rahman kita tahu dah, Ar-Rahim kita tahu dah. Cuma yang ni sebenarnya ada alif ni. Tapi dihazafkan lah. Dihazafkan jadi Sing-Ming. Yang ni kita tahu. Tak tahu makna pun tak apa. Sekali-kali dia ni kaedah pertama. Kena tahu pisahkan dia dulu. Okey, yang kedua, ayat yang kedua, Alhamdulillah. Okey, yang ni mungkin kita tahu. Yang ni tengok model Ni ramai terperangkap ni. Ni tengok. Ni macam satu perkataan tak? Bukan. Ni dua perkataan ni. Kalau orang tak belajar bahasa Al-Quran, dia tak tahu. Dia kata, oh ni Allah kot. Allah. Bukan. Ni pecah ni. Li ni satu perkataan. Lah ni satu perkataan. Allah ni lain. Ni ada alif lam. Ni tak ada alif lam ni. Li ni li lain ni. Bukan alif dia buat tak? Bukan. Li ni maksud lain. Lah ni maksud lain. Okey. Rob satu perkataan. Alamin. Ni tak ada masalah lah. Orang tahu lah. Sebab dia duduk gini lah. Okey. Tapi perkara-perkara ni pengunjung jangan bimbang lah. Lama-lama kita belajar ni jadi pengalaman kita jadi mudah lah. Maliki. Tak. Yaumin. Tak ada masalah lah saya ni. Ni tengok model Ni pun ada masalah. Itu juga. Iyaka tu satu perkataan tu. Iya satu perkataan, ka satu perkataan. Na'budu satu perkataan, wa okey. Ni satu perkataan ni. Ihdina, bukan ihdina ni. Ihdi satu perkataan tu. Nah satu perkataan. Ni tak ada masalah lah. Kalau hak jenis bercerai je ni tak apa, hak tak bercantum, hak jenis bercantum gini. Macam tadi lah. Ni. Ni orang tak tahu kena dia. Sebab tu saya belajar bahasa Quran. Ni soal lagi ni. Alaihim. Ni dua perkataan ni bercantum ni. Ala satu perkataan, him satu perkataan. Kalau orang tak tahu, dia ingat satu perkataan. Ghairi satu perkataan, al-maghdub satu perkataan. Ni tak ada masalah lah. Okey, alaihim 70 tadi. Okey, wa satu perkataan, la satu perkataan, ad-dhallin satu perkataan. Ni kena ingat ni. Saya rasa ni tak ada masalah. Cuma masalahnya percatung ni lah. Bismi ni. So, ni berhati-hati ni. Lain rasa tak ada masalah. Alaihim soal lagi. Tiga tiga ni. InsyaAllah. Okey. Seterusnya yang ketiga, faham makna. Faham makna jadi kita tadi kita guna kaedah bahasa Melayu. Bukan Quran ambil bahasa Melayu. Tak. Kita orang Melayu ni. Ambil bahasa Al-Quran. Kalau ada bahasa tu dia mudah kita ingat. Sangat membantu untuk kita hafal. Kita tengok dulu ada tak surah Al-Fatihah ni bahasa Melayu? Ada ke tak? Kita tengok Allah. Ni apa dia ni? Sultan Muhammad Al-Fatih tak? Sultan Muhammad Al-Fatih. Nama orang ni. Kenal tak Sultan Muhammad Al-Fatih? Pembuka kota Konstantinopel tak? Ada hadis Nabi ni. Menyatakan ni seorang raja yang yang dapat membuka sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera. Dia dapat membuka kota Konstantinopel. Nama dia Muhammad Al-Fatih. Fatih ni apa dia? Fatihah, pembukaan. Fatih, pembuka. Maknanya dia pembuka kota Konstantinopel. Jadi benda gitu kita mudah ingat. Kita ambil sakut dengan nama. Tak? Mungkin ada anak saudara kita kan nama Fatihah. Lelaki nama Fatih tak? Cucu kita kan tak kira. Jadi boleh guna nama dia tu mudah untuk kita ingat. Itu maksud tadi guna nama orang. Allah ni takkanlah tak tahu dah. Cukup berat benar. Tak tahu Allah. Ni Allah dengan lah ni. Okey ni kita kata kita boleh menguasai sangatlah benda-benda gini. Al-alamin. Ni perkataan Melayu ni. Alamin. InsyaAllah kita tengok lepas ni kata dasar. Ni sebenarnya perkataan Melayu. Ain, lam, mim. Alam. Takkanlah bahasa Melayu alam. Tak. Kalau orang zaman dulu dia belajar ilmu alam. Ilmu alam belajar ta'alam tak? Budak-budak lain panggil geografi. Geografi ambil bahasa orang putih. Tukar dengan bahasa Quran. Sayang. Bagi orang yang tak tahu nilai, dia tak apa berlaku lah. Tapi bagi kita sayangnya tak? Bahasa Arab yang digunakan dalam bahasa Melayu telah diambil oleh bahasa Inggeris. Sayang. Okey, jadi alam. Ain, lam, mim. Alam. Kita Melayu. Sangat bantu kita nak faham, kita tahu dah. Alam tak? Lagi apa?
Maliki. Mana pula bahasa Melayu? Ni tengoklah. Min, lam, kaf. Milik. Apa dia milik? Pemilik. Milik. Pemilik. Hak dia. Ni pemilik maksud dia. Pemilik. Bahasa Melayu lah pemilik. Pemilik apa? Pemilik hari pembalasan. Siapa dia punya hari kiamat? Allah lah punya. Ni pemilik. Penguasa pemilik. Jangan tukang raja lain. Kemudian, okey ni maksud dia milik. Pemilik. Mudah kita ingat. Bahasa Melayu rupanya. Na'budu. Bahasa Melayu tak ni? Orang Melayu ambil. Ni. Ain badah. Hamba abdi. Hamba abdi dah. Abdi. Betul lah tu. Jadi kita hanya engkau kami mengabdikan. Ni. Abdi. Menyembah. Mengabdikan diri kepada Allah. Hamba abdi kita guna tak? Bahasa Arab. Hamba abdi. Abdi tu. Hamba tak tahu lah. Abdi tu Abdi tu. Ni. Ni kita boleh ingat dah. Bahasa Melayu ni. Lagi ada lagi tak? Ihdina. Ihdina ni tunjukilah. Nama orang tak? Hadi ke? Hidayah ke? Kalau siapa dia ada nama hidayah ke? Nama dia tu beri hidayah tak? Beri petunjuk. Kita ingat kita. Sebabnya mudah. Ada yang ramai nama orang. Nama orang ni lah. Ini memudahkan kita ingat. Ihdina tunjuki. Engkau tunjukilah kami. Ya makna kita akan tengok kemudian. Tengok ni dulu. Kataan yang kita nak ingat. Ini apa benda ni? Nu'aimin, nikmat. Perkataan Melayu. Nikmat lah. Kata tahu nikmat. Engkau beri nikmat. An'amta. Engkau telah beri nikmat. Ni kita akan tengok kemudian lah. Ini kita tengok dalam kata perbuatan fi'il madhi nanti. Tapi sini ni kita nak tunjuk bahawa ini ialah perkataan Melayu. Kata bahasa Arab. Tapi orang Melayu ambil bahasa Al-Quran. Okey, ni di antara contoh-contoh bahasa yang kita guna kaedah kita lah. Okey, seterusnya kita tengok baru modul pertama baru ni. Jangan ingat habis dah. Ada lagi ni. Seterusnya kita tengok modul yang kedua iaitu kata dasar. Kata dasar. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada nak tanya tak? Masa sangat mencemburui kita. Okey, kita tengok 2.0 kita masuk bab yang kedua. Laju kita belajar ni. Okey, 2.0 kuasai kata dasar. Okey. Kecil pula sini. Okey, kata dasar. Bahasa Al-Quran adalah bahasa yang berdasarkan sistem kata dasar yang sangat tersusun. Usul kalimah. Majoriti kata dasar mengandungi 3 huruf. Kita tengok 3 huruf. Kita tengok lepas ni ya. Kata dasar terbagi kepada 2. Satu dia panggil kebar. Kita panggil kebar. Dia panggil mabni. Mabni ni kebar. Jadi hak mabni ni mudah bagi kita nak belajar ni, bagi orang baru nak belajar bahasa, nak terjemuh. Kalau baca tajwid, teror belakang dah tajwid ni. Tak faham makna, tak adalah maksudnya dah. Jadi paling mudah sekali ialah kita hafal perkataan yang tidak berubah. Perkataan yang tidak berubah, yang kebal. Yang kebal dia tak berubah dalam Quran. Hak ni mudah kita hafal. Sebab dia mudah, dia tak berubah. Jadi kita cam dia. Contoh-contoh perkataan gini adalah kata fungsi tak ada. Hak tadi lah, hak dengan, kepada. Hak tu dia tak berubah. Jadi kita hafal hak tu dulu. Dan dia ni, kata fungsi ni hampir setiap dalam satu muka surat Quran mesti ada dia. Mesti ada dia. Tak ada muka surat tak ada. Banyak kalau 10, 12 jumpa. Jadi bila kita selalu jumpa dia, kita ingat dia, jadi mudah untuk kita tahu makna lah. Okey, yang kedua kata nama kebal. Kata nama kebal ni ada juga nak kata nama yang tidak berubah. Jadi kita hafal ni dulu jadi mudah. Jangan duduk ngapak ni lagi lah. Ni payah sikit dia berubah ni. Mu'rab dia panggil Jadi kita ambil ni dulu. Malam ni kita ambil kata yang tidak berubah. Kata dasar kebar, dia panggil mabni Tapi saya suka guna istilah Melayu je. Kata dasar kebar gitu je. Sebab kita nak ngapa banyak benda ni. Kalau berstakat-takat ni. Kalau belajar bahasa Arab ni, dia guna bahasa lain pula ni. Mabni pula dia guna. Isim mabni pula. Jadi susah pula kita nak ngapa tu. Tak perlu. Jadi kata fungsi ni, kita tengok tadi kata yang pendek-pendek macam tu. Dan kata nama insya-Allah kita akan tengok pada siri minggu depan lah. Minggu depan kita tak pergi banyak sangat lah. Minggu depan nak belajar apa benda pula dah. Okey, untuk berubah. Yang ni yang agak suka sikit ni, bila dia berubah, mu'rab dia panggil. Ada berubah yang tidak ketara sangat. Ada berubah payah nak kita nak kesan. Okey, sebab apa? Kalau yang kata dasar biasa ni, hampir 70%, ikut pensyarah saya kata 70% dia buat kajian Quran lah. 70% ni maknanya kata dasar biasa. Biasa ni kita akan tengok kemudian lah. Biasa ni maknanya dia ada perkataan dasar dia tak lari. Kata hak asal tu ada lagi. Cuma dia masuklah alif lam ke, ya nun ke hujung. Hak tu. Hak tu ada 70% hujung juga lah. 30% lagi dia ada huruf ilah.
Huruf ilah ni huruf bermasalah saya panggil. Kalau tajwid dia bagi huruf mat. Dah, huruf mat kena baca 2 harakat, tajwid lah. Kalau bahasa Quran dia panggil huruf bermasalah. Sebab apa? Sebab bila perkataan tu ada huruf alif, hamzah, lam, ya ni, dia akan ada dia ni macam-macam. Dia boleh berubah. Kadang-kadang dia hilang, kadang-kadang dia tak ada, kadang-kadang dia boleh berubah, ditukar. Ini bukan lam, silap ni. Alif, waw sekali lagi. Silap bukan lam ni, waw Besar betul. Allah. Mana tahu ni. Tak apalah, betul kemudian Ni waw ni. Alif wawiyah, awi. Awi. Okey, 30%. Okey, jadi bila perkataan tu ada huruf ilah, dia jadi berubah sikit. Walaupun demikian, jangan kita bimbang. Kita tak boleh pergi detail gitu. Kita nak menghafal perkataan saja. Menghafal nak membantu saja. Jadi benda-benda gini ni tak payah mikir sangatlah. Ni untuk orang tu tak payah mikir. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, kita pergi seterusnya. Waktu kita guna gini, Osman. Okey. Ustaz tak pasti ni laju sangat kalau Ustaz mengajar ni. Okey, contohnya ni dia panggil kata dasar. Kata dasar haminda. Ni kata dasar. Dia bahasa Quran gitu, bahasa Quran yang gitu ya. Dia daripada tasan dia pun masuk perkataan lain. Contohnya hamida. Hamdu. Alhamdu. Dah. Masuk apa dia? Alif lam masuk. Tapi hak ni kekal. Sebab dia tak ada huruf ilah dia lah. Awi jadi kan alif wawiyah tak ada. Jadi dia akan kekal huruf ni. Contohnya hamidun. Huruf ha ada, huruf mim ada, huruf da ada. Dia masuk huruf ya je. Daripada kata hamidah ya. Mahmudun, Muhammadun, Ahmadu. Dia tambah alif dah. Yuhammadun. Ni tambah ha, tambah ya, tambah wa alif. Tambah. Tapi hak ni ada lagi. Ni dia panggil kata dasar. Contohnya Rahman, Rahami, Ar-Rahmanu. Ditambah alif lam. Tambah sadu pula dah. Tapi hak asal ada lagi Rahami. Rahami ni ada lagi. Rahami ada ya. Rahami ada lagi. Tambah butuh dah. Ada tambah. Begitu. Ini dia panggil kata dasar. Kata dasar ni dia senang bila dia tidak ada huruf ilah. Huruf ilah tadilah awi tadi huruf ilah. Huruf ilah ni dia panggil huruf nyakit. Nyakit bila dia masuk dalam huruf ni mungkin dia hilang, mungkin dia tukar dengan huruf lain. Sepatutnya huruf ya tapi tukar huruf dengan hamzah, tukar dengan waw. Dia gitu. Okey, tak apa tu nak bagi tahu saja, jangan bimbang. Kalau tak faham tu tak ada masalah. Sebab lepas ni kita akan tengok. Automatik dia akan faham sendiri je. Okey, adakah berubah makna? Ya, berubah makna. Tengoklah. Contohnya bila ditambah alif, malikun, pemilik. Maliki yaumidin tadi, surah Al-Fatihah tadi, pemilik. Jadi pemilik. Tapi bila tidak ada alif, maliki. Surah ni surah An-Nas. Malikin Nas. Jadi gajah. Berubahlah, berubah. Malaikah. Bila tambah alif dalam surah masuk dalam dah, tambah botah apa? Jadi malaikat pula dah. Jadi makna dia berubah. Kini sama juga. Ibadah tadi tak? Mengabdikan diri tadi kan? Abdun, hamba. Okey, kalau ni lain pula. Okey, dia berubah. Okey, ni nak tu saja secara apa ni? Secara pengetahuan saja. Tak perlu hafal benda ni. Kita tengok kaedah lain ya. Ni cuma untuk pengunjung saja. Okey lagi Nuaimin tadi. Nikmat tadi tak? Okey, nikmat, ni'matun. Okey, perkataan lain dia berubah. Dia berubah pun dekat-dekatnya nikmat. Dia tak lari jauh Okey. Okey, kita tengok huruf kebal yang terdapat dalam surah Al-Fatihah surah Al-Fatihah. Jadi mula-mula kita hafal dulu yang kebal dulu. Minggu depan insya-Allah yang kedua nanti kita akan tengok yang lain pula. Jadi cara hafal jangan lupa guna Quran bila baca Quran ambillah 10 minit sehari ke sikitlah. Guna cari huruf-huruf kata fungsi. Kata fungsi kata fungsi ni. Kata fungsi kita tengok lepas ni. Kita akan tengok lepas ni. Kata nama kebal. Kata nama kebal ni kita tengok minggu depan Jadi untuk pengetahuan pertama kita ni kelas online pertama tengok kata fungsi dulu. Carilah. Sambil-sambil kita baca Quran tu tengok kata fungsi. Kata fungsi kita tengok lepas ni. Okey, dalam surah Al-Fatihah saja tengok. Yang ni tak berubah Tengok bi, li. Banyak ada ni. Dia panggil kata fungsi tadi. Ni bukan ni kata nama ni. Warna biru ni kata nama kita nak belajar ni orang ni. Bi, li, wa, ala, la. Alaihim. Ke atas mereka. Ala ni kita tengok. Maksud dia kita tengok kemudian. Ni saya nak tunjuk dulu. Dalam surah Al-Fatihah ada kata fungsi. Surah Al-Fatihah ada.
Kini kebal belakang ni. Jumpa ayat allazina. Sebab tu kita jumpa banyak allazina lah. Sebab dia tak berubah. Iya ni tak ada dalam Quran. Dalam surah Al-Fatihah, tak silap saya lah. Dalam surah Al-Fatihah ada iya ke. Iya ni. Ka banyak. Okey, kita pergi lagi. Yang ni tak, jangan bimbang, yang tak boleh hafal lagi ni. Kita tak masuk hafal lagi ni. Okey, yang ni yang kedua tadi dia berubah tapi kata dasar dia ada. Contohnya tadi Ar-Rahim, Ar-Rahman, Hamid ada, Rabb ni sebenarnya bila ada sadu sebenarnya kata dasar dia ialah 2 kali baba macam ni. Rabb ni kata dasar dia sebenarnya. Sebab Quran asal yang ditulis oleh para sahabat tu. Quran asal tu dia tak ada sadu. Sadu ni kemudian lah. Kemudian kalau kita belajar apa tu dia panggil apa tu berkenaan dengan Quran ni. Kita tahulah cara penurunan Quran, penulisan Al-Quran, penulisan Al-Quran. Asal dia gitulah. Okey, ini tak apalah. Ini nak tunjukkan kata dasar dia. Kata dasar ni perkataan yang asal dia. Perkataan asal dia kita dapat dari sini. Contoh lagi apa lagi? Malik dia min lam kaf. Ni memang perkataan dia lah. Cuma tadi dia tambah alif depan tak. Semua ni dia tulis gini alif Okey, rasa yang ni tak perlu kita ni sebab kita itu masa. Okey, tengok. Okey, yang ni masalah tadi huruf ilah Huruf ilah ni macam ni lah. Ni ada ya. Ni kemungkinan dalam perkataan lain dia boleh bertukar. Ni ada alif hamzah ada huruf ya. Okey, tak apalah. Yang ni kita tengok kemudian. Okey, dan surah An-Nas pun ada. Surah An-Nas. Cari mana ada. Lepas ni kerja rumah setiap kali kita baca, Ustaz bagi tahu tadi, setiap kali baca dalam Quran, tengok, cari kata fungsi ni, kata fungsi. Ini ada ni. Mana B? Ni B. Min. Min. Kata fungsi. Allazi ni tak? Allazi ni kata nama. Kita belajar kemudian, kita nama kembali. Fi, wa. Okay, kita tengok. Banyak surah An-Nas ada. Surah An-Nas carilah. Ni yang kata kembali lah. Okey. Ini kita terakhir Okey, kita masuk yang terakhir 3.0 tadi. Okey, kata fungsi tadi. Apa benda kata fungsi yang kita nak ngafal hari ni? Okey, kata fungsi Okey. 3.0 kuasai kata fungsi dalam Al-Quran insya-Allah. Okey, kata fungsi ni ya Allah banyaknya. Ada 10. Istifham ni ada pandangan dia kata ni yang duduk dalam isim ni. Dalam kata nama tak apalah Ustaz masuk sini nanti isim. Dulu pun Ustaz kata ni juga tapi tadi yang masuk dalam ni tak apalah. Okey, kata fungsi ni harfun, kata fungsi kata fungsi dia ada berfungsi apa di dalam Al-Quran. Dia ada berapa ni? Ni harf jar dia panggil membariskan kataan selepas pada dia jadi baris bawah. Tu segi i'rab lah. I'rab tak usah belajar lagi lah i'rab. Itu penting pula. Kita belajar dulu. Kita nak tahu makna je. Kita belajar makna dulu. Jadi fungsi dia ni kita tak perlu ingat. Membaris bawah. Kalau tahu satu advantage lah. Kalau tak tahu tak kisah, cuma yang penting ialah tahu makna ni, perkataan dia ni. Banyak sangat dalam Quran ni jumpa ni. An, min, ala, min tak ada surah An-Nas jumpa tak? Ala surah Al-Fatihah ada dah ni. Ala ni. Allahumma salli ala Muhammad. Jumpa selawat apa? Bismillahirrahmanirrahim jumpa dah ni. Jadi perkataan ni kena hafal. Jadi kita hafal ni kita gini, jangan hafal semua, kita hafal ikut surah. Yang pertama sekali keutamaan kita surah Al-Fatihah. Apa perkataan surah Al-Fatihah tu kita mesti jadi masyi, kita mesti jadi pakar. Pakar. Kita mesti ingatlah. Gitu mudah. Contohnya ada surah Al-Fatihah ada sini, ada surah Al-Fatihah kita hafal dululah. Contoh hak tak ada jangan hafal lagi. Sebab kita kena utamakan surah Al-Fatihah. Contoh yang ada surah Al-Fatihah sini ialah dalam surah Al-Fatihah ialah ala dia, alaihim. Ala satu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tak tahu B tu maksudnya dengar. Li masuk dia, lillah dia ingat tak? Alhamdulillah. Li tu ni. Li ni. Ni. Maknanya kita boleh ingat 3 lah. 1, 2, 3. Kalau secara lain. Surah Al-Fatihah dulu, surah Al-Fatihah dulu. Lepas tu apa lagi surah Al-Fatihah dulu? Ni wa ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Faham ni dulu. Di semua sekali tu sini Ustaz nak dalam 30 lebih rasa ni. Kita utamakan surah Al-Fatihah dulu. La dia tak la. La dia tak ilah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tu dah. Dan tidak orang-orang yang sesat.
Kita minta dengan Allah supaya kita ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi, minta jalan orang-orang an'amta, orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, dan bukan orang yang dimurkai dan juga orang sesat. La tu. La ni ingatlah ni. Jadi kita cara benar, kita cari surah Al-Fatihah dulu. La tahu dah, wa tahu dah. Ni 3, ala, bi dengan li. Ingat tu dulu, alhamdulillah. Tak. Lepas tu kita tengok surah An-Nas pula. Surah An-Nas tak ingat khabar dah. 3 ku ni kena power lah. Jadi sebelum masuk kuliah Ustaz hari Jumaat ni, insya-Allah, kurang-kurangnya surah 3 ku dengan surah Al-Fatihah kena mahir. Jangan buat alasan pula tak ingat lah, tak belajar. Jangan buat begitu. 3 ku tu tiap malam baca tu. Wirid lepas sembahyang 3 ku. Tak. Kalau baca laju tak faham mana. Tu jin tak takut tu. Orang lain baca Quran sebenah pun jin takut dah. Al-Falaq pun takut dah. Sebab apa? Keberkesanan. Kerana dia baca tu dengan hati. Dia baca tu dengan faham makna. Tu jadi power lah. Orang ruqyah tahulah. Nak nampak jin apa semua. Tak apalah, tu bagian lain. Okey, tapi tak apalah, kita untuk solat terutamanya. Terutama solat, dan kita untuk tadabbur tadi. Kita faham ni. Dah hafal kena kuasai ni. Ala, bi dengan li dengan wa. Kena faham. Lepas tu masuk pula Allah satu lagi tadi, surah Al-Fatihah. Lepas tu masuk surah An-Nas pula. Surah An-Nas ada min, ada fi. Bermakna kita dah kuasai dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dah. Kita cabar diri kita lah. Aku ni berat nandang sungguh dah. Takkanlah surah Al-Falaq tak tahu. Kita cabar diri kita sendiri. Lepas tu sikit-sikit ada lah. Surah apa tu? Surah Al-Ikhlas pula. Surah Al-Ikhlas ada lam yalid wa lam yulad. Lam. Ni lam tu sini. Harf jazam lah. Fungsi dia tak saya fikir lagi. Jangan fikir lagi jarah jazam ni sebab apa, fungsi dia tak payah. Fungsi dia tak payah. Nama je kata fungsi. Paling utama sekali tahu makna dia dulu. InsyaAllah kalau kita panjang umur, kita belajar pula apa peranan dia, fungsi dia. Tapi sekarang tak perlu lagi. Fungsi dia tak perlu lagi. Kita tahu makna dia. Lam ni apa makna dia. Ambil situ dulu. Okey. Jadi perkataan tadi kena ingatlah. Kata fungsi. Jadi kita pun dah hampir pukul 10 dah ni. Jadi insya-Allah yang ini boleh kalau kita nak lebih lagi, gilah sampai surah Al-Masad apa semua. Dan jangan bimbang cara apa tu boleh tengoklah. Sekarang ni banyak. Kalau nak tengok lebih detail, saya buat channel YouTube. Tarik je dekat YouTube tu Ustaz Fendi. Saya buat habis dah surah Lazim tu, ada belakang daripada surah Al-Fatihah sampai surah Al-Duha. Sambung lagi ayat kursi, sambung lagi surah Al-Baqarah, sambung lagi Amanah Rasul, ada belakang. Mana perkataan dia lah. Tapi untuk kita ni yang baru lagi, untuk kuliah yang pertama ni, cari dulu haraf tadi Sebab ni kita belajar haraf dia. Hak kata dasar tu kalau tak faham tak apa, abai je. Tak faham apa lagi, huruf ilah, tak faham, abai je. Jangan jadi alasan hak tu tak boleh belajar bahasa Quran. Jangan buat gitu. Hak penting sekali ialah tahu makna ni. Ni tak ada excuse dah ni. Faham makna apa, wa maksud dia apa, la maksud dia apa dalam surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Cari kata fungsi dalam surah-surah tersebut dan ingat makna dia. Di samping tu surah-surah lain sama-sama kita baca, kita carilah. Cari ya. Okey. Rasa malam ini tu je lah pertemuan kita malam ni. InsyaAllah pastikan kena kuasai kena kuasai sebab kita ada banyak lagi lah. Kita tengok sini ada ni. Saya masa sikit lagi tu. Ni harap kena ingat ni. Kalau tengok ni kat kelabu mata tak, banyaknya aku kena hafal. Macam Ustaz kata tadi jangan hafal semua lagi. Kalau sekali kita dah Maidah, alhamdulillah lah. Apa yang ada dalam 4 surah tadi. Ala ada, Min ada surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Ada ni, ada li, bi, ada ila, ada fi, ada nanti kita akan jumpa lah surah lain, kita akan jumpa lagi. Ingat automatik lah. Huruf ataf, ni penyambung fungsi dia. Ni wa kita ingat dah tadi. Okay, kita akan jumpa. Taukid. Tak lagi ada kita belajar taukid tadi lah. Laqad tadi. Laqad yassarnal Quran. Ayat tu tadi surah Al-Qamar tu. Kita ingat apa dah? La. Ni benar-benar qad, sungguh. Maknanya Allah cerita pada kita. Dalam surah Al-Qamar tu 4 kali ayat tu ditulang. Lepas tu Allah guna taukid lagi. Benar-benar sungguh kami mudahkan kamu belajar Quran. Lepas tu jadi payah sebab apa? Sebab kita. Sebab ustaz mengajar, nak salah ke ustaz pula. Sebab modul cara pengajaran. Sistem pengajaran. Dia berlaku lah. Tak kira lah siapa dia salah, tak kira. Salah kita lah besarnya sebab kita tak mau belajar dah. Jangan salah kau kan. Tapi ada masing-masing tu ada tu. Sebab Allah kata permudahkan dah.
Jadi insya-Allah dalam bahasa Al-Quran ni kita akan cuba, insya-Allah. Ni. Ngafal ni wa mudah. Tadi mana tadi? La, jangan ada la tidak. Tu. Kita tengoklah. Paling kita akan tengok. Okey, ni ada yang kata masuk dalam kata isim, tak apalah ni. Ni kata-kata bentuk-bentuk pertanyaan dalam Quran. Insya-Allah kita akan tengok. Dalam Quran ni tak ada question mark gini. Siapa nama kamu? Prompt dalam Quran gini. Mana ada? Tak ada. Jadi macam mana cara kaedah Allah guna dalam Quran untuk pertanyaan? Dia guna kalimah lah. Contohnya aina. Di manakah? Man contohnya. Amma yatasa'alu. Tentang apakah? Ma rabbuka? Siapa? Itu cara dia lah. Hal ataka hadis Musa. Alam tarakai lah. Itu cara dia lah. Okey. Ni kita tengoklah tadi. Ni yang terdapat dalam tengok dalam waktu ni banyak ada ni, tengok dalam surah An-Nas ni. Ni ada ni lagi. Ni haraf jar ni. Haraf ni. Kata partikel apa ni? Kata fungsi yang kita belajar malam ni. Ni ada ni surah An-Nas. Surah Al-Falaq. Satu lagi kerja rumah, lupa nak bagi tahu. Bila kita menghafal surah, pertama sekali sinopsis tadi kita tahu makna surah tu. Al-Fatihah apa makna dia tak? Surah An-Nas apa maksud dia? Al-Falaq apa maksud dia? Okey, cari haraf partikel yang tu. Al-Ikhlas. Ikhlas maksudnya memurnikan keesaan. Tengok banyak ada kata partikel. Kata fungsi. Al-Masad tengok. Banyak ada. Surah An-Nasr. Surah An-Nas jumpa fa ni. Taukid dah ada dah. Ngafal selalu lah. Cari dulu. Surah Al-Kafirun. Tak baca surah Al-Kafirun. Hari Jumaat baca tak? Ni. Dalam solat witir baca ni. Ni boleh ingat dia hafal ni. Tak apalah, tak akan datang lah. Okey. Banyak ada. Jumpa pula. Banyak ni hafal belakang dah habis lah. Surah Quraisy. Ka ni. Surah Quraisy ada ka. Tak jumpa lagi ni. Seperti. Okey. Kalala. Okey, tak apalah. Ni surah popular kita baca tak? Wa tu. Ni wa sumpah ni. Ada belakang ni makna dia, tengok dalam kata partikel tadi. Jadi semua ni boleh tengok dalam YouTube channel saya. Ustaz Fendi, tarik je Ustaz Fendi. Carilah surah mana. Saya buat belakang dah. Surah Al-As ke, nak cari surah Al-Fatihah ke. Tapi ada video lama, saya buat suara dia kurang bunyi. Ada surah Al-As ni sangat kurang lah, suara dia slow sangat. Tapi tak apalah, boleh tengok maksud dia. InsyaAllah kalau ada masa saya akan buang video tu, letak video lain lah. Tapi surah-surah yang terbaru sekarang ni suara kuat lah. Suara bunyi suara lah. Okey, jadi boleh tengok lah maksud dia. Ayat tu kursi ni, baca semua ayat kursi tak? Tengok, cari. Di mana ada kata fungsi dalam surah ni? Kata fungsi sebab apa kita belajar? Sebab dia mudah, dia mabni, dia kembar. Dia tak berubah. Perkataan lain dia berubah macam tengok ni. Alam tadi tak? Ain lam ni. Tadi kita jumpa Alhamdulillahirabbil alamin. Ni jadi apa pula ni? Jadi tambah ya pula. Ming bagi depan. Ni kata dia berubah. Ni tak kebal, ni bagi mu'rab ataupun berubah. Berubah. Kalau kebal tak? Kalau kebal macam ni, illa tak berubah. Tak. Wa tak berubah. Tak jadi wi tak jadi. La tak berubah. Sebab tu kita hafal dulu fi. Ni cuba fi. Benda-benda gini kita hafal ni dulu. Kita hafal ni dulu ya. Lepas ni insya-Allah kita akan tengok yang lain-lain pula. Okey, jadi habislah tu kita tu. Jadi kita balik semula. Okey, insya-Allah rasa itu sajalah perkongsian ilmu kita. Jangan lupa untuk hari Jumaat ni ya. Jadi sebelum kita masuk kelas tu, pastikan yang Ustaz nak tadi tu, hafalan harfun tadi, kata fungsi tadi kita dah hafal dah. Habis tu nak dapat mana? Boleh tengok dalam internet pun boleh. Bagi yang ada buku, boleh tengok dalam buku. Macam pelajar MTT dia ada buku, boleh tengok. Ataupun buka YouTube lah. Type Ustaz Fendi, tengok surah mana kita nak hafal. Surah Al-Fatihah, tengok surah Al-Fatihah. Jangan tengok Tadabbur dia panjang cerita. Tadabbur lain, cari yang surah Al-Fatihah tu. Di situ Ustaz buat lah. Cara pembelajaran bahasa Al-Quran. Lepas tu kalau surah An-Nas, cari surah An-Nas. Surah Al-Falaq, cari surah Al-Falaq. Cari setiap perkataan tu kita hafal. Kalau rajin lah. Kalau tak rajin, hafal dulu kata fungsi dulu. Harfun, hafal tu dulu.
Lepas tu sambil-sambil tadi kena praktik lah. Bila kita tadabbur baca Quran, kita tengok cari. Cari. Jadi itulah perkongsian ilmu pada malam ini. Kita dah pukul 10.10 ni, lebih 10 minit dah. Jadi semoga semua faham. Allah bantu kita. Allah beri kita mudah kita faham, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kerana hadir juga. Ustaz. Jangan lupa hari Jumaat ni pula. InsyaAllah.